dapat nak melaksanakan kerja seterusnya. Jadi sudah pasti ianya akan lebih besar kerugian pada sektor pembinaan itu sendiri. Baik, apa timbang tara yang dibuat oleh kerajaan untuk memberi perhatian kepada sektor pembinaan pada saat kita masih lagi sedang bergelut dengan ancaman COVID-19 ini? Sudah pasti salah satu sektor perkembangan ekonomi ialah dilihat pada nilai gandaan. Jadi sektor pembinaan ini adalah satu sektor kalau kita membuat satu-satu projek gandaannya begitu banyak. Sebabkan ianya akan memberi pulangan bukan saja pada kontraktor tapi juga kepada pembekal hikmat pada kontraktor, konsultan, orang membekalkan bahan binaan, pekerja-pekerja yang akan dapat diberi pekerjaan dan banyak lagi services yang lain termasuklah pengangkutan dan sebagainya, manufacturing dan sebagainya. Ini akan dapat manfaat daripada satu projek yang kita laksanakan. Maknanya kesannya banyak. Sebab itu kita melihat pendekatan kita ialah kita kena gerakkan sektor pembinaan ini dalam keadaan yang segera, terutamanya fokus kita ialah pada G1 dan G2. Sebab G1, G2 jumlah pekerjanya tak ramai tapi kerjanya cepat. Walaupun jumlahnya kecil tapi impaknya direct kepada masyarakat kita, dan ini diharapkan nanti akan dapat menggerakkan ekonomi di peringkat akar umbi. Ini yang kita harap ianya akan dapat membantulah aliran tunai dan membantu masyarakat kita menyara kehidupan. Sebab mereka ini akan biasanya mereka akan belanja. Dan ini yang kita lihat. Dan sebab itu saya melihat bahawa walaupun ini dilaksanakan tapi penekanan kita ialah untuk memastikan keselamatan, kesihatan pekerja juga dijaga. Sebab itu kita bangunkan SOP bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan, dengan MITI dan pelbagai agensi lain untuk memastikan SOP ini mesti dipatuhi. Sebab kita nak imbangi di antara kehidupan rakyat kita dan juga kesihatan dan nyawa rakyat kita kena jaga. Imbangi kedua ni. Dan kita memberi penekanan ini, sebab itu kita memberi tumpuan dalam memastikan walaupun kita buka tapi kita kena pantau, kita kena pastikan penguatkuasaan akan dapat dijaga. Kalau berlaku saja, bagaimana kita nak recover balik supaya kita tidak pastikan ianya akan merebak ke tempat lain. Okay. Sektor pembinaan kita tahu memang punya tenaga kerja yang ramai, jadi orang risau kewujudan kluster pembinaan selepas PKP 5 ini apabila ia dibenarkan beroperasi. SOP yang Datuk Seri sebutkan, bagaimana boleh kerajaan pastikan ia diikuti, dan kalau kita merujuk tentang kes 28 pekerja di tapak pembinaan di Jalan Ampang yang positif COVID-19 sebelum ini, apa statusnya dan perancangan kementerian? Mungkin sebelum kita pergi ke situ, kita kena lihat pendekatan kerajaan dengan nasihat daripada Kementerian Kesihatan. Bila berlaku je dulu, apa yang dilaksanakan ialah kita buat MCO pertama. MCO pertama ni di keseluruhan negara kita sekatkan pergerakan. Ini untuk mengawal. Bila kita dapat mengawal, konten dan sebagainya, kita lanjutkan lagi MCO kedua. MCO kedua lebih diperketatkan. Kemudian MCO yang ketiga. Dan keempat ni ialah yang kita laksanakan melalui pendekatan yang agak berbeza sebab itu imbangi. Sebab pada masa itu dirasakan bila kita meletakkan peringkat pertama, pendekatannya ialah supaya kita tidak menyebabkan kenaikan COVID itu secara mendadak, penularan itu. Jadi kita kena kawal dan sekat. Dan dalam tempoh itu kita dapat menyiapkan Kementerian Kesihatan untuk meningkatkan keupayaan mereka, meningkatkan keupayaan ICU, ward untuk pesakit COVID, hospital dipertingkatkan, lab makmal untuk test diperbanyakkan, dan kita paksa belanja, mencari membeli banyak-banyak bahan berhubung kait dengan perubatan, di mana kerajaan memperuntukkan jumlah yang besar 1 bilion untuk meningkatkan keupayaan, dan kita menyiapkan pada waktu itu keupayaan kita kepada maksimum untuk menyediakan for the worst. Kalau berlaku yang keadaan buruk, dapat tak kita kesihatan kita dijaga oleh the frontliners ini. Sebab itu MAIB ditukarkan menjadi hospital sementara sehingga akan dapat menyediakan 600 katil. Jadi ini maknanya kita menyediakan keupayaan, meningkatkan keupayaan Kementerian Kesihatan untuk menangani permasalahan COVID ini dari segi
merawat dan juga mengekang dan mengurangkan berlakunya kematian. Ini yang dilakukan, dan bila ini dapat dilakukan, keupayaan sudah pun meningkat. Misal kata testing sekarang ni boleh dilaksanakan sehingga 16,000 sehari. Dan kita dapat lihat bahawa Kementerian Kesihatan diiktiraf di peringkat dunia sebagai top 10 dalam menangani masalah COVID ini, dan juga segi mutu perubatan kita. Jadi ini dapat dilakukan, sebab itulah kita membuat conditional MCO. Dan conditional MCO ini bersyarat, kan. Bila dikatakan bersyarat, maknanya bila kita buka, kita nak test rakyat kita. Adakah mereka bila dilonggarkan boleh tak mengamalkan SOP yang disediakan? Dapat tak menjaga diri kita? Dapat tak menjaga keluarga kita? Dapat tak majikan menjaga masyarakat dia? Dapat tak pekerja-pekerja mengikuti apa SOP ini? Sebab sekarang ni memberi empowerment, keupayaan kepada masyarakat untuk mengawal diri mereka, self regulation. Ini yang kita nak laksanakan. Sebab itu terbukti bila berlaku di Ampang misalnya, seorang pekerja Bangladesh demam, dan SOP-nya ialah bila demam mesti bawa ke klinik untuk dicek, dan bila dia cek dan suspek COVID, ditest, confirm dia positif COVID. Bila COVID positif, KKM secara terus datang terus kondonkan tempat tu, dikawalkan tempat tu, dan disaringkan keseluruhan lebih kurang 800 pekerja yang berada di tapak, satu di kuartus pembinaan, satu lagi di tapak pembinaan yang tinggal di dalam kawasan tersebut. Dia bukan di luar kawasan, dia dalam kawasan tapak pembinaan. Dan tapak pembinaan ini sebenarnya belum menjalankan kerja, tapi mereka lebih menyiapkan atau menjaga kebersihan tapak pembinaan. Jadi bila seorang tu dah positif tadi, cek keseluruhan 800, 28 didapati positif. 2 rakyat Indonesia, yang selebihnya adalah warga Bangladesh. Sebab itu bila ini berlaku, sememangnya SOP kita dah sedia merangkakan apakah langkah yang patut kita ambil. Malahan sebab itu kita memang galakkan, sekarang ini pun diwajibkan, terutama dalam sektor pembinaan, diberi keutamaan sebelum mereka bekerja untuk membuat saringan kesihatan COVID khususnya, di mana pekerja dan majikan boleh bekerja sama dengan panel-panel yang disediakan oleh Perkeso untuk membuat saringan COVID ini. Jadi diharapkan ini kita akan dapat menangani risiko, sebab yang kita uruskan sekarang ini ialah risiko untuk mengurangkan merebaknya penularan COVID-19. Jadi kita kena sediakan langkah-langkah itulah. Okey. Adakah Datuk Seri merasakan sektor ini agak bukan dikatakan selamat, tapi sekurang-kurangnya dalam kawalan kerana nature pekerjaan mereka begitu, dalam maksudnya mereka sendiri contain dalam satu tempat sahaja, mereka tinggal bersama-sama, jadi kurang agak rendah sedikit risikonya? Risiko boleh dikawal. Maknanya risiko memang ada, tidaklah berapa tinggi, disebabkan mereka terkawal dalam environment kerja yang terkawal. Jadi kita kena melihat beberapa sektor dalam pembinaan. Pertama ialah kita melihat pekerjaan itu sendiri, dalam tapak binaan itu sendiri, bagaimana kita nak menguruskan dari segi kebersihannya, dari segi saringan orang yang datang bekerja, masuk satu pintu, keluar satu pintu, tapi proses saringan, proses pembersihan, proses untuk memastikan bahawa yang datang itu betul-betul fit untuk bekerja, tak ada demam, tak ada sakit, tak ada simptom berhubung kait dengan COVID. Jadi barulah mereka boleh masuk ke tapak bina dan bekerja. Walaupun mereka tinggal di situ, maknanya keluar daripada tempat kuartus mereka perlu disaring. Kalau ada saja unsur mereka demam, cepat-cepat bawa ke klinik. Dan kalau klinik dapat laporan, terus masuk untuk memeriksa keseluruhan tapak binaan, maknanya boleh dikawal. Tapi pada masa sama kita kena juga ada SOP berhubung kait dengan quarters ataupun tempat tinggal mereka. Bagaimana kita pastikan tempat tinggal ini selamat, bukan tempat yang menjadi punca merebaknya COVID. Yang kedua ialah the services, perkhidmatan yang berhubung kait dengan tapak pembinaan, pembekal bahan binaan, site supervisors, professionals, the consultant yang ada berhubung. Kita kena pastikan mereka yang datang masuk ke tapak binaan direkodkan kehadiran mereka, nama, kontak mereka, supaya kalau ada saja kes kita tahu,
kita dapat trace siapa yang ada di tapak-tapak binaan. Maknanya kita nak kawal, kalau berlaku kita dapat kawal keseluruhan kawasan, dia tak akan merebak keluar. Itu yang kita lakukan. Ini akan dilakukan sepenuhnya oleh syarikat-syarikat pemain industri ataupun akan dikawal sendiri oleh kementerian juga? Tanggungjawab ialah pemilik pemilik binaan ataupun the developer, the contractor, semua yang berhubung kait. Sebab itu kita wajibkan kontraktor ataupun pemilik syarikat mesti lantik seorang untuk sekurang-kurangnya seorang untuk mengawal dalam konteks kesihatan ini. Tanggungjawab mereka, tanggungjawab utama. Tapi kita sediakan pemantauan dan juga penguatkuasaan melalui CIDB, JKR, KPKT, melalui apa dikatakan the local authorities. Kita ada daripada Department of Safety and Health yang bergabung untuk memantau, dan kita dah hagih-hagihkan tugas mereka supaya mereka dapat memantau keseluruhan tapak binaan. Termasuklah yang sekarang ini CIDB saja dah membuat 800 lebih siasatan di tapak-tapak binaan seluruh negara. Dan maknanya kita nak tengok siapa yang dah start bekerja, adakah mereka menyediakan SOP yang disediakan, sudah bersediakah mereka. Kalau tidak, kita pastikan jangan mula bekerja melainkan segala SOP ini sudah pun tersedia. Satu contoh yang baik ialah saya boleh katakan Gamuda yang membuat kerja-kerja tunneling untuk MRT2. Mereka begitu ketat sekali dalam pematuhan SOP ini sehingga kan mereka membelanjakan sendiri untuk awal-awal lagi semua pekerja mereka sudah pun disaring COVID dan sebagainya. Kan saya tengok video yang disediakan, yang kita rakam, nampak mereka mematuhi sepenuhnya. Dan inilah amalan-amalan baik yang patut dicontohi oleh semua syarikat-syarikat yang membuat pekerja-kerja pembinaan. Kita bercakap tentang Gamuda yang kita tahu syarikat mega, bagaimana pula dengan syarikat-syarikat lain, pemaju-pemaju lain? Adakah apa maklum balas industri yang diterima oleh kementerian apabila PKPB ini dilaksanakan dengan syarat-syarat yang Datuk Seri sebutkan tadi? Bila kita wajibkan, terutamanya pekerja-pekerja asing untuk diwajibkan saringan COVID, ramai yang merayu. Pertama sekali mereka kata dapat tak dilonggarkan, bekerja dulu sambil itu boleh melaksanakan saringan. Kita kata ini untuk menjaminkan keselamatan, satu keselamatan pekerja, mereka yang sekeliling dalam pekerjaan tersebut, yang datang untuk berhubung dengan syarikat ataupun tapak pembinaan, orang sekeliling, jiran-jiran di sebelah dan sebagainya. Dan akhirnya yang menanggung nanti syarikat itu sendiri. Kalau ada yang positif, syarikat kerja itu akan ditutup sekurang-kurangnya 14 hari untuk menunggu kuarantin itu kan, dan untuk pembersihan tapak dan sebagainya. Akhirnya mereka juga yang akan menanggung kerugian. Tapi yang lebih penting untuk memastikan keselamatan, kesihatan pekerja dan rakyat kita terjaga. Sebab itu SOP ini perlu dijaga. Ini dikatakan the new normals, cara kita bekerja, cara baru. Dalam keadaan bekerja tapi dalam keadaan darurat musuh kita yang tak nampak, COVID yang tak nampak. Kalau yang nampak tu dapatlah kita nak elak, ini tak nampak. Kita tak tahu siapa boleh jadi pembawa kepada virus ini. Sebab itu kita kena pastikan syarikat mesti patuhi sepenuhnya SOP ini. Jadikan ini sebagai amalan dan budaya hidup kita. Bukan saja syarikat, semua kita lah. Tanggungjawab kita semua sebenarnya. Kita saja yang dapat memastikan kita dapat melawan COVID ini dengan mengamalkan budaya kehidupan yang telah disarankan oleh Kementerian Kesihatan. Bila kita bercakap tentang pekerja-pekerja asing yang ada setengah-setengahnya datang dari negara yang berbahasa natifnya bukan bahasa yang sama seperti kita, mungkin kesukaran untuk memahami maklumat yang disebarkan itu agak tinggi di situ. Ada penglibatan kedutaan mereka yang dipanggil oleh kementerian untuk memberikan penerangan kepada pekerja-pekerja ini? Biasanya tapak pembinaan, kalau projek yang besar, mereka akan ada apa yang dipanggil Safety and Health Officer ataupun Site Supervisors yang dilantik oleh syarikat dan dikawal selia oleh Department of Safety and Health. Bila masuk saja ke tapak, kita ada proses sebelum memulakan pekerjaan, apa dikatakan taklimat harian dalam sudut kesihatan, dalam sudut keselamatan, untuk diingatkan dari masa ke semasa. Dan sudah pasti ada wakil-wakil
daripada pekerja untuk diterjemahkan pada mereka yang tidak memahami bahasa kita. Tapi biasanya yang kita galakkan sekarang ini di bawah CIDB sebenarnya kita memang mengadakan program latihan kepada pekerja-pekerja asing. Bukan dilaksanakan saja di Malaysia, tapi dilaksanakan di negara-negara di mana kita mengambil pekerja asing. Dan di mana pelatih-pelatih itu ataupun syarikat wakil-wakil syarikat dilantik yang diakreditasikan oleh CIDB untuk melatih supaya mereka datang nanti dia pertama memahami budaya kita, kedua mereka akan tahu memiliki kemahiran yang diperlukan dalam sektor pembinaan ini. Sebab itu saya nak mengharapkan syarikat-syarikat yang nak mengambil pekerja ini pastikan mereka yang telah dilatih oleh badan yang diakreditasikan oleh CIDB supaya jaminan mereka yang ada kualiti dari segi kerja, ada kemahiran dan akhirnya keselamatan bangunan itu dapat kita jaga untuk keselamatan rakyat ataupun penghuni di bangunan tersebut nanti. Baik, ruang bicara malam ini bersama-sama dengan Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Haji Yusof. Anda kita berikan peluang untuk terlibat sama-sama dalam interaksi kita pada malam ini. Anda boleh menghubungi kami 0320594624 ataupun 20594625 selain menonton terus di Facebook Bernama TV. Untuk waktu ini kita berehat seketika dan kembali semula selepas ini. Iaitu mengahadkan kerja lebih masa dan mengurangkan hari bekerja dalam seminggu ataupun mengurangkan bilangan kerja seminggu. Besarlah harapan saya agar semua warga pekerja dan majikan dapat terus mendokong dan menjiwai cara kerja baru ataupun norma baru pekerjaan dalam keadaan kita sedang menangani wabak COVID-19. InsyaAllah kita pasti. Ini norma baru yang kita mesti amalkan. Bincang dengan pekerja. Mana-mana tugas yang boleh dibuat di rumah, buat di rumah. Dan ini lebih baik. Mungkin boleh susun jadual hari bekerja secara selang-seli. Hari ini masuk pejabat, esok bekerja dari rumah. Kembali menerusi ruang bicara sampai ke pukul 10 malam nanti bersama-sama dengan saya Wan Syarina dan juga Muhammad Datuk Seri Fadilah Haji Yusof, Menteri Kanan Kerja Raya, bercakap tentang cabaran mendepani normal baharu kluster infrastruktur. Dan sejak ia diumumkan bermula 4 Mei, PKPB Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat ini, adakah secara keseluruhan sektor pembinaan telah pun dioperasikan ataupun ada cooling off dulu atau macam mana, Datuk Seri? Kita sebenarnya mulakan berfasa daripada MCO pertama yang dibenarkan hanya kerja-kerja kritikal. Kerja kritikal yang perlu untuk memastikan satu sudut keselamatan, sudut kesihatan rakyat dan tempat itu dijaga. Sebab tahulah bila kita meletakkan MCO dulu, semuanya terberhenti. Bayangkan kerja yang tengah dibuat, tiba-tiba terberhenti, atap masih belum tutup misalnya dan sebagainya, itu boleh disambung. Itu dikatakan kerja-kerja kritikal. Kemudian dalam perancangan kita, fasa kedua, kita nak bukakan sebahagian lagi sektor. Tapi tak lama lepas itu diumumkan bahawa MITI membuka keseluruhan sektor ekonomi dan pembinaan ada satu yang dibuka sepenuhnya. Tapi walaupun dibuka, bila kita masuk ke fasa kedua dulu, yang mana kita bukakan G1, G2, kerja-kerja yang dah sampai 90%, kerja-kerja IBS yang ada 70 score point, yang kita benarkan dulu permohonan awal MITI, ada yang diluluskan pun mereka tak akan dapat start awal. Dia akan ambil masa kadang nak menyiapkan tapak itu, mencari orang dan sebagainya, ianya mungkin mengambil masa seminggu dan sebagainya. Barulah mereka boleh memulakan kerja-kerja di tapak.
sebab banyak proses untuk memulakan kerja baru. Bila dah diberhenti, dia akan mengambil masa untuk mula semula. Okey, ada diletakkan prioriti untuk contohnya projek-projek mega ataupun yang berimpak tinggi atau infrastruktur untuk rakyat terlebih dahulu yang dimulakan dan kemudian yang lain selepas itu? Tidak, kita tak letakkan itu. Kita bergantung dengan permohonan. Malahan dululah, sekarang ni tak perlu, mereka boleh mula, tapi saya kira ada yang dapat mula dengan cepat, ada yang mengambil masa, dan ini sebenarnya the business people akan sendiri akan menjalankan kerja itu mengikut kemampuan dan keupayaan mereka. Cuma dalam konteks kerajaan yang kita nak gerakkan awal ialah memastikan G1, G2 ni cepat-cepat untuk diagihkan kerja. Ini adalah kumpulan sasaran kita sebab kita ada pakej rancangan ekonomi yang mengkhususkan kepada kerja-kerja pada G1 dan G2 itu. Di samping yang lain, kita sudah pun memulakan proses untuk agihkan kerja-kerja kepada kumpulan-kumpulan lain, termasuklah projek-projek besar. Saya kira tak lama lagi kita akan nampak LRT, MRT akan mula balik pekerjaan mereka. Okey, baik. Saya dimaklumkan kita ada pemanggil di talian, Encik Kamal dari Kuala Lumpur. Hello, Encik Kamal. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Encik Kamal. Ya. Ya, teruskan soalan secara ringkas. Ya, nak ajukan soalan kepada Datuk. Dalam saya ini berlatar belakangkan sumber manusia, dan saya sedar bahawa dari sektor pembinaan merupakan penyumbang besar kepada permasalahan pekerja asing. Contoh dia adalah apabila sebuah syarikat pembinaan memohon untuk membawa masuk pekerja asing, projek mereka hanya 2 tahun atau maksimum 3 tahun. Tetapi selepas projek mereka tamat, pekerja asing ini bebas bergerak, dan permit yang mereka memiliki adalah di bawah syarikat tersebut, dan pemilik syarikat itu mereka akan melepaskan mereka secara bebas untuk pergi ke mana-mana, tetapi setiap tahun mereka akan pergi balik kepada majikan itu untuk memperbarui permit itu dan membuat sedikit bayaran dan juga memberi keuntungan kepada pemilik syarikat pembinaan itu. Benda ni sedang berlaku dalam sektor pembinaan. So saya nak mohon kepada Datuk, bagaimanakah CIDP boleh mengawal selia atau memantau perkara ini, kerana terdapat saya rasa ratus ribu pekerja dalam sektor pembinaan yang boleh membahayakan kesihatan dan keselamatan negara Malaysia. Okey, baik. Sila kasih. berikan pencerahan. Terima kasih, Cik Kamal. Seorang lagi, Cik Ridwan dari Pulau Pinang di talian. Hello, Cik Ridwan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum. Bapa Moderator dan ahli panel YB Datuk Seri. Waalaikumsalam. Saya menaiki apa projek yang berimpak tinggi ya, iaitu menaiki PM Borneo. Okey. Dan APRL, adakah dia akan diteruskan supaya rakyat rakyat mendapat import mendapat semua projek-projek ini, projek ekonomi ini dapat diteruskan, ada rakyat dapat menjalankan dengan senangnya mendapat manfaat. Kita tengok menaiki stadium kita tengok stadium tengah di Terengganu kan. Kenapa projek yang dibuat oleh kerajaan kadang-kadang kerajaan sebagai penyelia dia jadi runtuh kan. Kita tengok projek-projek yang berimport tinggi macam ni adakah WP dapat menerangkan dalam hal ini. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Cik Ridwan. Datuk Seri, mungkin soalan Cik Kamal terlebih dahulu tadi. Cik Kamal berhubung kait dengan pekerja asing. Memang benar kita di negara kita menghadapi cabaran untuk menguruskan pekerja asing ini. Bukan saja dalam sektor pembinaan, tapi keseluruhan sektor sebenarnya. Malahan ada yang berpindah-pindah daripada satu sektor dan satu sektor. Perkara ini rumit, dan sehingga sekarang ni saya kira kita belum dapat menyelesaikan sepenuhnya. Sebab itu saya melihat dalam sektor pembinaan
Apa yang kita nak lihat ialah walaupun dalam pengambilan pekerja asing di bawah Kementerian Dalam Negeri prosesnya, dan juga Kementerian, sebenarnya Kabinet sudah pun menubuhkan jawatan kuasa khas di mana sekretariatnya ialah Kementerian Sumber Manusia dan dipengerusikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri. Sektor pertahanan akan mempengerusikan jawatan kuasa Kabinet ini berhubung kait dengan pengurusan pekerja asing. Tapi dalam sektor pembinaan, CIDB pendekatan kita sekarang ini pertama sekali untuk memastikan yang datang di sini adalah pekerja mahir. Tadi saya dah nyatakan bahawa kita dah wujudkan di rantau Asia ini banyak tempat, Pakistan, Bangladesh, Indonesia dan sebagainya, pusat-pusat latihan yang diakreditasikan oleh CIDB untuk melatih mereka yang datang ini betul-betul ada kemahiran dan betul-betul sesuai dalam bidang pembinaan. Itu pertama. Kedua, saya kira untuk mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing ini ialah untuk kita menggunakan pendekatan baru, iaitu teknologi. Sebab itu kita galakkan industri binaan menggunakan IBS. Sebab IBS dia tidak memerlukan pekerja-pekerja yang ramai, dan dengan itu kebergantungan kepada pekerja asing ini dapat kita kurangkan. Sebab IBS memerlukan pekerja mahir yang mana kita latihkan masyarakat rakyat tempatan kita ini dalam bidang ini. Jadi ini salah satu pendekatan kita. Di samping itu kita juga mendekati melalui Building Information Modelling (BIM), supaya teknologi ini nanti akan menyebabkan sektor pembinaan kita lebih efektif, lebih efisien, dan berdaya tahan dan berdaya maju. Ini salah satu pendekatan juga yang dibuat oleh kita. Jadi yang penting sekarang ini ialah bagaimana kita nak monitor. Sebab itu sekarang ini saya kira apa yang dah dibangunkan melalui teknologi yang dibangunkan melalui MOSTI, misalnya kata MyTrace. MyTrace ini walaupun matlamatnya untuk COVID, tapi sebenarnya kalau kita gunakan dengan baik, kita boleh dapat monitor movement pekerja-pekerja asing ini. Ambillah misal kata kalau daripada data yang kita collect, kita wajibkan mereka mesti download apps MyTrace. Malahan My Sejahtera pun boleh diguna. Kalau dia berdaftar di satu tapak binaan, kita tahu tapak binaan itu dia dah memohon berapa ramai pekerja. Kalau kita daripada kita dapat kesan berapa ramai sebenarnya melalui pergerakan dalam tapak binaan itu. Kalau melebihi daripada apa yang kita didaftarkan, maknanya kita boleh terus membuat enforcement yang targeted. Kita boleh cek betul ke tidak, mengapa pekerja lebih ramai, ini berdaftar ke tidak, adakah ini pekerja asing tidak berdaftar dan sebagainya, dan kita boleh secara strategik membawa enforcement team daripada immigration, daripada polis, CIDB, DOS untuk datang dan mengambil tindakan penguatkuasaan. Ini mungkin pendekatan baru yang boleh kita buat menggunakan teknologi yang sedia ada, digital teknologi, untuk kita pantau secara berkesan. Baik, soalan dari Encik Ridwan tadi, kalau Dr. Sri ingin sentuh, walaupun ia saya rasa tidak secara khusus merujuk kepada PKP dan juga kesan COVID-19 pada industri ini. Ya, memang yang saya katakan tadi, sektor binaan ini gandaan dan manfaat pada rakyat kita. Dia menyebut pasal ECRL, adakah akan diteruskan? Ini sudah pasti akan dilihat oleh kerajaan, sebab ianya juga melibatkan perhubungan dengan negara lain. Tapi secara prinsip saya kira perundingan ini masih berjalan. PEN Borneo yang disebutkan tadi, PEN Borneo Sarawak masih kita teruskan. PEN Borneo Sabah pun diteruskan, tapi dia kena melihat sebab bawah kerajaan yang lepas, PDP sudah dibatalkan, dan kita kena lihat bagaimana kita dapat mentadbir dengan lebih baik supaya ianya dapat disiapkan pada kos yang ditetapkan dan jangka waktu yang lebih cepat lagi, sebab ianya dah tergendala pada waktu ini. Tapi kita akan mencari jalan bagaimana kita nak revive balik supaya ianya dapat memberi impak bukan saja kepada rakyat yang mengharapkan projek ini, tapi juga kesan gandaan kepada ekonomi yang dapat dimanfaatkan oleh semua sektor yang terlibat. InsyaAllah kita akan teruskan dalam konteks projek-projek yang bukan saja mega, tapi semua projek yang diperlukan oleh rakyat kita. Baik, saya difahamkan seorang lagi pemanggil di talian, Encik Aizam dari Kuala Lumpur. Hello Encik Aizam.
Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Cik Aizam. Ya, selamat berpuasa lah pada Datuk Seri dan juga penyampai. Sama-sama. Alhamdulillah Datuk Seri, apa khabar, sihat ya? Alhamdulillah. Soalan saya begini Datuk Seri. Memandangkan kita semakin advance atau semakin canggih dah sekarang ni kan. Jadi saya mohon pihak JKR supaya dapat duduk balik bersama dengan pihak Jabatan Pengangkutan Jalan agar had muatan kenderaan berat seperti lori itu mungkin boleh di-upgrade. Begitu juga dengan kualiti jalan yang sedia ada hari ini. Saya yakin ada antara itu dah memang kualiti yang terbaik. Tetapi berat kenderaan ini masih lagi tidak di-upgrade. Pasal kenderaan hari ini, kenderaan berat hari ini dah semakin canggih, semakin besar, semakin panjang dan makin besar. Jadi kemungkinan berat itu spesifik berat ni adalah di bawah tanggungan ataupun di bawah perhatian JKR. Jadi kalau boleh itu saja saya minta. Mungkin pihak JKR boleh review balik atau lihat balik dan menilai semula. Mungkin di satu jalan ataupun bagaimana. Sekian, terima kasih Tuan Sri. Terima kasih Cik Aizam. Waalaikumsalam. Ramai yang cuba ambil peluang untuk bercakap dengan Datuk Seri malam ini. Walaupun ia mungkin off topic sikit. Waktu saya first round jadi Menteri Kerja Raya dulu, ini adalah topik yang begitu popular lah. Sebab jalan ni, saya kata jalan, orang sentiasa berada di jalan. Dia jalan 100 km, tiba-tiba ada satu lubang, pasal satu lubang tu lah dia ingat marah kat JKR pasal jalan tu lubang. Tapi yang lebih yang cantik apa semua tu dia lupa dah. Jadi sebab itulah jalan begitu penting, sebab walaupun lubang kecil ianya boleh mendedahkan bahaya kepada pengguna kita. Sebab itu kita nak pastikan jalan mesti berada dalam keadaan baik untuk keselamatan dan keselesaan pengguna. Memang benar cabaran kita ialah sekarang ni kenderaan makin besar. Bila berat muatan makin bertambah, jalan kita tak mampu menanggung berat muatan. Sebab itu jalan kita makin cepat rosak. Jadi apakah tindakan yang kita ambil? Contohnya di Pelabuhan Kelang. Di situ memang trailer semua besar. Jalan tanah paya gambut. Sebab itu kita tengok jalan beralun. Disebabkan tidak mampu menampung kekuatan. Jadi kita dah luluskan dulu, waktu dulu kita berbincang bersama dengan Kementerian Pengangkutan. Sebab itu di jalan-jalan utama ini yang melibatkan industri dan kenderaan berat, kita akan tingkatkan dari segi kekuatan jalan. Itu pertama. Kedua, kita dah minta peruntukan, tapi peruntukan ini sentiasa menjadi cabaran untuk meningkatkan kekuatan jalan kita, supaya ianya dapat menampung kenderaan yang makin berat. Kita tak dapat meningkatkan keseluruhan jalan disebabkan ada cabaran. Ada jambatan-jambatan kita dulu, jambatan lama. Kalau kita tak benarkan kenderaan yang berat melalui jambatan tersebut, sebab kita khawatir jambatan itu tak dapat mampu menampung dan akhirnya jambatan tersebut boleh roboh dan membahayakan pengguna jalan raya. Sebab itu ada setengah jalan kita tak benarkan kenderaan yang lebih muatan tertentu. Tapi pada masa yang sama kita akan terus pertama sekali tingkatkan mutu jalan kita, kekuatan jalan kita, dan kita akan bekerjasama dengan Kementerian Pengangkutan. Salah satu teknologi yang kita nak bekalkan sekarang ni, JPJ, dia ada tempat mesin untuk timbang kenderaan. Sekarang ni kita nak elakkan benda itu, kita akan panggil apa, weigh in motion, di mana kalau kenderaan lalu kat jalan kita dah tahu kenderaan ini melebihi muatan ataupun tidak. Ini kita kena kerjasama erat, bukan saja dengan Kementerian Pengangkutan tapi juga dengan syarikat-syarikat ataupun persatuan pengangkutan ini, supaya kita patuhi berat muatan. Sebab berat muatan ini akan memberi kesan pada kedudukan jalan kita, akhirnya menyebabkan jalan tidak selesa dan tidak selamat digunakan oleh rakyat kita. Jadi ini memang salah satu tumpuan kita. InsyaAllah kita berusaha akan selesaikan sedikit demi sedikit lah. Okey. Baik, sebelum kita berhenti sekali lagi, ada soalan di Facebook dari Eric Yong yang menyebut bahawa saringan telah pun diarahkan dibuat kepada semua pekerja asing, sama ada sektor pembinaan ataupun tidak, tapi jumlahnya disebut bahawa lebih 4 juta pekerja asing di Malaysia, dan kapasiti harian ujian saringan kita berapa puluh ribu, itu akan menyebabkan mungkin mengambil masa sangat lama untuk
untuk menyudahkan keseluruhan bilangan pekerja asing. Dan satu lagi, kos yang disebut ialah 300 hingga 400 ringgit untuk setiap pekerja. Bagaimana mungkin kerajaan boleh membantu syarikat-syarikat? Saya kira ini mewakili sektor swasta, korporat, Datuk Seri. Itu yang diumumkan, saya kira diumumkan oleh Datuk Seri Ismail. Fasa pertama ini tumpuannya ialah dalam sektor pembinaan di kawasan wilayah persekutuan dan juga Selangor. Sebab kawasan ini dari segi aktivitinya agak besar. Kedua, ianya berada dalam kawasan zon merah. Sebab itu kita kena beri tumpuan di sini dulu. Sebab kalau ikut WHO, kita tak mewajibkan saringan, cuma saringkan mereka yang ada gejala. Barulah kita buat COVID test. Kalau tidak memadai, kita buat saringan suhu dan sebagainya. Tapi sebabkan risiko dalam sektor pembinaan ini adanya kes, jadi ianya menjadi targeted approach. Sebab Kementerian Kesihatan sekarang ni dah menukarkan strategi mereka menjadi targeted approach. Kalau berlaku, jadi dia zoomkan kawasan itu dulu. Kalau kita ingat dalam konteks dulu, seluruh negara, kemudian pergi pada negeri, negeri pergi pada daerah, daerah pergi pada lokaliti. Misal kata di Kuala Lumpur, di Selayang, difokuskan pada Selayang, di kampung, di Masjid India. Sekarang ni kita pergi pada sektoral, sektor pembinaan. Jadi fokuskan pada sektor pembinaan, di quarters, di tempat tinggal mereka, di tapak binaan. Kita saringkan mereka supaya pastikan sektor ini okey, dah disaringkan keseluruhan. Maknanya sampling tu dah ada. Bila sampling, kita boleh mengagakkan apakah kemungkinan yang mungkin berlaku, dan Kementerian Kesihatan lebih bersiap siaga dalam konteks tersebut untuk mentepani apa saja cabaran. Itu pendekatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesihatan. Sebab kita berpandu penuh kepada menasihat dan pandangan daripada Kementerian Kesihatan. Sebab komitmen kita ialah untuk imbangi tadi antara kehidupan, kesihatan dengan juga kehidupan rakyat kita. Nyawa, kesihatan dan kehidupan. Nak cari pendapatan lah, cara hidup dan sebagainya. Ini penting kan. Saya kira ia sangat menjelaskan sebenarnya, dan memberitahu ataupun memberikan indikasi kepada kita bahawa orang-orang, para pemikir yang ada sekarang ini dalam kerajaan telah pun memikirkan perkara-perkara seperti ini, dan insya-Allah ia akan berjalan menerusi peringkat yang telah pun dirancang. Kita akan berehat seketika, kembali semula selepas ini. Teruskan bersama-sama kami dalam ruang bicara untuk blok terakhir seketika nanti. Kepada seluruh rakyat Malaysia, korang jangan keluar rumah tau. Kerana negara kita telah mengalami wabak COVID-19. Bahaya. Nak main luar? No. Banyak lagi aktiviti yang kita boleh lakukan. Ingat saranan PM kita. Teruskan rangkaian jangkitan COVID-19. Jangan keluar. Selalu basuh tangan dengan sabun. Guna sanitizer. Kalau keluar beli barang, keep a meter of cleanliness. Kalau nak keluar pakai mask. Jangan dagil-dagil. Stay home. Jangan terubik. Pesan dekat polis, askar, doktor dan frontliners. Kerana untuk negara kita Malaysia. Jangan lupa ya. #Sila duduk rumah. Duduk rumah best. Stay at home. Bye. Cabaran mendepani normal baru kluster infrastruktur, ini yang kita bawakan ke meja ruang bicara pada malam ini bersama-sama dengan Yang Berhormat Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Haji Yusof, dan kita nak
menyentuh kepada yang seterusnya selepas ini. Datuk Seri tadi menyebut bahawa ini adalah masa untuk kita test, untuk kita memeriksa bagaimana self-disiplin boleh dibuat oleh orang-orang kita sendiri. Ia memberikan bayangan bahawa seolah-olahnya budaya bekerja dalam industri ini pun akan berubah, kalau tidak secara total tapi mungkin sebahagian besar juga, yang akan paling bertukar ataupun impaknya yang paling tinggi yang untuk saya rasakan selepas ini. Normal baharu yang perlu dipraktik dalam amalan ini. Kita sebagai rakyat Malaysia, sebagai individu, kita kena ingat, walaupun dikatakan sekarang ni TKPB bersyarat, apakah maknanya? Bukan maknanya kita dah menang, bukan maknanya kita dah pun bebas daripada COVID. COVID masih di situ. Tapi yang lebih mencabar sekarang ni, COVID dah ada dalam masyarakat kita. Maknanya musuh ni dah ada di kalangan kita. Jadi sebab itu kita walaupun bebas bergerak untuk bekerja, untuk buat apa saja urusan yang dah diumumkan, tapi kita kena ingat bahawa kita masih kena berjaga-jaga. Sebab itu ada yang diumumkan senarai yang tidak boleh kita lakukan. Perhimpunan beramai-ramai, mengadakan macam-macam pesta ataupun mesyuarat pun tak boleh. Kalau lebih daripada 20 orang misalnya, kalau ada kematian pun tidak digalakkan. Disebabkan kita masih nak menjaga supaya kita dapat mengelak daripada menularnya COVID-19 di kalangan kita. Ini penting untuk kita jaga. Kita dah menang peringkat awal, maknanya kita menang untuk tidak menyebabkan berlakunya peningkatan mendadak kepada COVID. Itu kita berjaya. Sebab itu ini menjadi cabaran semua, bukan saja sektor pembinaan. Sudah pasti sektor pembinaan, cara kita bekerja pun sudah berlainan. Dari segi tata cara kita bekerja. Kalau dulu bebas kita masuk keluar masuk, sekarang ni dah tak boleh. Kita pastikan saringan itu mesti dibuat, temperature tag mesti dibuat, pastikan yang datang bekerja sihat. Kalau ada rasa gejala, batuk, demam sebagainya, cepat bawakan mereka ke klinik. Periksa cepat supaya ianya tidak akan menyebabkan keseluruhan merebaknya COVID dalam kawasan pembinaan. Kalau tidak, ianya akan menyebabkan COVID ini, syarikat itu sendiri akan terjejas dari segi kerja mereka disebabkan tapak projek terpaksa ditutup. Sebab itu saya katakan tadi, apa yang patut kita laksanakan sekarang ini ialah memastikan kita mematuhi segala nasihat, garis panduan yang disediakan oleh Kementerian Kesihatan. Ianya tidak boleh diletakkan pada kerajaan. Jangan letakkan mengharapkan penguatkuasaan bahawa kita nak ikut. Ini tak boleh. Sebab itu kita katakan self-regulation. Kita lah menentu sama ada kita berjaya mengawal. Sebab itu kita nak berikan panduan ini kepada syarikat, kepada mereka yang dipertanggungjawabkan. Pastikan semua kita mengamalkan perkara-perkara ini. Kalau tidak, kita akan gagal dan kita akan berdepan dengan cabaran yang lebih besar. Kalau ianya merebak, kali ini merebaknya lebih teruk daripada fasa pertama. Jadi sama ada ini berlaku atau tidak terletak pada kita semua sebagai individu. Kita lah bertanggungjawab untuk memenangkan kita melawan COVID-19 ini, sehinggalah vaksin dapat ditemui. Bila? Wallahu a'lam. Tahun ini ataupun tahun depan. Jadi sebelum itu kita kena pastikan ini berlaku. Sebab itu dalam kaedah kita dalam mengawal, kita meletakkan orang ramai, mengharapkan orang ramai sebenarnya menjadi mata dan telinga kita. Kalau ada saja mana-mana syarikat yang tidak mematuhi SOP, tidak mematuhi apa garis panduan, laporkan kepada kita. Kita dah sediakan talian, apa nombor yang perlu dihubungi oleh mereka, supaya mereka ini dapat menjadi sebahagian daripada pemantau kepada kita. Dan bila mereka telefon, bolehlah kita mengambil tindakan untuk segera melawat tapak tersebut untuk memastikan pematuhan. Sekarang ni fokus kita ialah kepada pematuhan, kepada SOP. Hanya pematuhan ini barulah insya-Allah kita dapat mengurangkan risiko merebaknya COVID dalam negara kita.
Talian hotline yang disebutkan oleh Datuk Seri, talian hotline KKR ya, untuk aduan oleh khas orang untuk ramai sektor pembinaan. Untuk sektor pembinaan. Dan kalau boleh kita kongsikan taliannya, kita terakan sekarang di kaca televisyen 13882432 dan juga 0355672777. Itu talian yang boleh dihubungi untuk industri pembinaan. Baik, sejak COVID-19 kita depani situasi ini, antara normal baharu yang disebut adalah perjumpaan secara maya, buat kerja secara maya, work from home. Ini tidak boleh berlaku dalam sektor pembinaan secara khususnya kerana ia memang satu sektor fizikal. Jadi normal baharu yang disebutkan itu, adaptasi teknologi yang boleh dilakukan untuk sektor pembinaan, apa dia, Datuk Seri? Yang saya katakan sebahagiannya tadi ialah apa yang telah dibangunkan, iaitu MyTrace, MySejahtera. Untuk pengawal sediaan, mungkin kita boleh menggunakan digital. Maknanya di tapak pembinaan sekarang ni, mungkin kita boleh letakkan CCTV. CCTV itu boleh memantau, bukan saja kepada pematuhan, tapi the real time activities di tapak pembinaan. Kalau berlaku kecemasan pun orang dapat tahu dengan cepat. Ini mungkin boleh laksanakan di mana ada real time report di antara kontraktor, developer dengan agensi-agensi kerajaan yang berkaitan. Jadi ini dapat dilaksanakan. Mungkin kita boleh develop kaedah-kaedah bagaimana kita nak memantau dan melaksanakan projek secara lebih efektif melalui pemantauan teknologi. Di samping kepada pendekatan-pendekatan baru yang saya katakan tadi, iaitu menggunakan IBS, menggunakan BIM, modular system. Saya baru ni dibentangkan oleh MRCB misalnya, modular system mereka, cara membuat bangunan macam buat Lego. Dia boleh buat bangunan tinggi dan sebagainya. Bayangkan kita dah buat benda ni siap di kilang, bawa di tapak bina, kita join pasang saja. Jadi boleh siap dengan cepat, tapak binaan bersih, dan ianya insya-Allah lebih selamat. Jadi ini mungkin konteks baru yang patut kita lihat, dan saya kira banyak negara lain dah buat. Jadi insya-Allah saya mengharapkan lebih banyak DLC dan syarikat-syarikat besar akan menerajui pembangunan modular baru dalam sektor pembinaan ini. Terutamanya perumahan. Perumahan saya melihat dalam sektor kita, perumahan ada satu kluster di bawah kementerian saya, dan saya melihat bahawa rakyat kita memerlukan rumah. Pertama, permintaan pada rumah yang banyak, tapi harga yang begitu tinggi. Bagaimana kita dapat mengkaji supaya harga rumah itu dapat mampu dimiliki oleh rakyat kita. Ini kaedah-kaedah yang kita kena fikirkan sekarang ini. Bagaimana kita dapat membina rumah yang mampu dimiliki dan dibeli oleh rakyat kebanyakan kita. Ini salah satu fokus yang kita bincangkan dalam kluster infrastruktur kita. Baik, sebelum kita berakhir, mungkin ini penting juga sebenarnya, suntikan moral dan juga pesanan kepada petugas-petugas khususnya Barisan Hadapan yang perlu bekerja, yang perlu pergi ke tapak-tapak pembinaan, perlu bekerja secara fizikal, perlu berjumpa dengan rakan-rakan lain selepas bermulanya PKPB ini, daripada Datuk Seri sendiri. Apa yang perlu mereka ingat, apa yang perlu mereka jadikan suntikan semangat sebenarnya? Kepada tim infrastruktur ini, daripada CIDB, daripada JKR, daripada Department of Safety and Health, KPKT, dan juga banyak yang agensi lain, termasuklah Kementerian Kesihatan dan sebagainya. Saya mengharapkan kita kena ambil tanggungjawab dan amanah ini demi negara kita, demi keselamatan rakyat kita. Kita mesti memainkan peranan untuk berada di hadapan, memastikan syarikat-syarikat ni yang dibenarkan untuk menggerakkan ekonomi kita yang sama penting dapat menjalankan kerja dengan baik, mematuhi segala SOP untuk memastikan keselamatan pekerja, keselamatan keseluruhan masyarakat yang terlibat dalam sektor pembinaan dan tidak mendedahkan bahaya kepada rakyat Malaysia keseluruhannya. Dan ini kita kena mainkan peranan sebagai satu pasukan. Dan lebih utama, kalau kita dapat memainkan peranan ini, kita dapat juga
meringankan bebanan kepada frontliners kita, terutamanya di Kementerian Kesihatan, mereka yang berada di ward ICU dan sebagainya. Tidak ada kes yang mendadak, jadi mereka pun dapat memberi hikmat yang lebih baik sebab kurangnya tekanan, kurangnya bebanan, dan mereka juga boleh mencari masa untuk berehat sebab kes yang makin kurang dan sebagainya. Sebab itu matlamat kita bersama ialah memastikan kita menang melawani COVID-19 ini, mengurangkan jangkitan. Kalau dapat kita nak menyelesaikan masalah ini langsunglah dah sehingga kosong. Tapi pada masa yang sama kita kena sedar bahawa menggerakkan ekonomi adalah juga perkara yang penting sebab ianya akan memberi kesejahteraan dan juga kemakmuran pada rakyat dan negara kita. Kalau ini tidak dapat ditangani, kita juga akan menyebabkan masalah-masalah lain tidak dapat kita tangani. Sebab itu saya kira amat penting untuk kita seimbangkan di antara keperluan menjaga kehidupan, menjaga kesihatan dan juga menjaga nyawa rakyat kita. Ini perlu kita seimbangkan. Walaupun nyawa itu menjadi keutamaan, tapi nyawa, kesihatan, kalau tidak ada ekonomi, ianya juga boleh memberi kesan dan impak yang besar pada negara dan rakyat kita. Jadi sebab itu marilah sama-sama kita berusaha dan berdoa semoga kita berjaya dalam kita berperang melawan COVID-19 ini. Jadi pastikan, amalkan budaya yang sihat, jaga penjarakan sosial, jaga kebersihan diri, jaga kebersihan tempat, dan kalau ada yang tidak mematuhi, tolong laporkan kepada Kementerian Kerja Raya. InsyaAllah kita memberi komitmen untuk memastikan pematuhan ini dipatuhi sepenuhnya oleh mana-mana mereka yang terlibat dalam sektor pembinaan. Baik, hipotesis Datuk Seri, berapa lama lagi harus normal baharu ataupun perbezaan daripada yang sebelum ini dibiasakan oleh pemain industri dalam sektor pembinaan, ataupun adakah kemungkinan kita akan kembali semula seperti sebelum ini? Saya mengharapkan amalan baik ini akan diteruskan sama ada COVID ataupun tidak. Sebab kita tak tahu bilakah yang lain-lain yang akan datang. Jadi kalau kita dapat amalkan budaya yang baik, yang sihat ini, insya-Allah apa saja yang datang kita dapat elakkan, mengurangkan risiko jangkitan. Dan kalau ikut ramalan pakar, vaksin paling cepat tahun depan. Jadi makna lama lagi kita akan terus kekal dalam norma baru ini. Jadi teruskanlah jadi budaya kehidupan kita supaya kita selamat, supaya kita sihat, keluarga, masyarakat dan negara kita keseluruhannya. Baik. Terima kasih Datuk Seri untuk 1 jam yang saya kira penuh padat intipatinya dan penuh jelas penerangannya untuk kita sama-sama hadam pada malam ini, bercakap tentang normal baru kluster infrastruktur dalam cabaran kita mendepani COVID-19 dan juga pentakualan pergerakan yang dikuatkuasakan. Terima kasih lagi Datuk Seri Fadil Haji Yusof, Menteri Kanan Kerja Raya bersama-sama dengan kita dalam Ruang Bicara. Berakhir di sini, terima kasih untuk anda juga yang menonton Siaran Bernama TV. Saya Wan Syahrina, jumpa lagi.